ada pengetahuan yang tidak benar. Sebab tu saya boleh katakan benar dalam melihat belum tentu yang dilihat itu benar. Biar benar dalam melihat belum tentu yang dilihat itu benar. Maka yang diletakkan yang benar dulu, kemudian biar benar dalam melihat. Sebab belum tentu yang dilihat itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kata almarhum Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti, dalam menterjemahkan syukur ni, dia bukan sekadar dengan lafaz hamdalah, bukan sekadar dengan sebutan. Kerana kalimah syukur itu adalah merujuk kepada kalimah yang berasaskan pada akidah sebenarnya, yakni nama-nama Allah, ya syakur. Sudah pasti bila bersandarkan kepada akidah, dia mesti bermula dengan hati, tasdik, membenarkan akan segala yang kita ada ini haza min fadli rabbi. Semua yang kita ada hari ini, yang kita dapat ini hari, daripada Allah SWT. Dan tak ada satu pun yang ada di dunia ni sebenarnya yang Allah jadikan diri kita dan seluruhnya untuk digunakan ke jalan maksiat. Tak ada satu pun. Seluruh yang kita ada ni, yang Allah bagi ni, semata-mata hanya sahaja untuk taat pada Allah SWT. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, Allah kata, bukan orang beriman tu. Ya ayyuhan nas, hai manusia, sembah aku yang menjadikan kamu. Allah suruh sembah semua. Kalau manusia pun Allah jadikan untuk sembah kereta kita, rumah kita, duit kita. Jangan salah sembah. Silap kita sembah duit pula. Tu jadi bahaya tu. Hakikatnya Allah jadikan seluruhnya manusia ni sebaik-baik kejadian. Kita ni sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nak berbandingkan dengan seluruh alam ni, manusia sebaik-baik kejadian. Apatah lagi nak dibanding dengan harta benda kita. Harta benda kita tu lagi lah, no value. Siapa bagi value? Manusia. Berapa kita ni? Ikut estimate gini 2.5 million. Hai, siapa cakap 2.5 million tu? Kereta cakap sendiri ke atau kita cakap? Kita cakap. Cuba kalau kata berapa value? No value. Habis itu. Tukang buat kereta tu, founder kereta Ferrari, berapa harga ni? No value tu. Sudah. No value, no value.
Jadi kenapa buat saja? Sudah. Ambil sajalah kalau dia kata gitu. Bayangkan pencipta Allah SWT boleh kata dunia ni no value, lebih pada boleh. Ni apa nilai dunia? Tak ada nilai. Dah buat untuk apa? Sebab untuk taat ke aku. Bukan tak ada return of investment pun, tak ada. Sebab aku dah maha kaya, istighna. Betul, beza. Yang bagi harga ni manusia. Mana manusia sebenarnya lebih hebat daripada yang kita hargakan tu. Sebab kita boleh hargakan tu, mana kita lebih dahsyat pada harga tu. Tapi alangkah malangnya manusia, dia kecut perut balik dengan harganya dibagi tu. Ui, 25 juta. Mula kecut. Dan malangnya manusia, dia kembang balik dengan harganya dia bagi tu. Pakai kembang ya. Tu salah kat situ. Kat situ salah. Jadi itulah sidang jemaahnya mulakan Allah SWT. Seluruh alam ini bertasbih kepada Allah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua, seluruh alam tak terkecuali, melainkan ada segelintir, sebahagian daripada makhluk di kalangan jin dan manusia yang akan berpaling ingkar, menyalahgunakan segala apa yang dikurniakan itu dengan jalan kemaksiatan. Itu je lah. Yang lain tak ada. Semua sami'na wa ata'na. Semua bertasbih. Dengan COVID bertasbih. Jawab men. Asal COVID tasbih pula kan. Dah makhluk kan. Khalik hanya Allah. Selain daripada Khalik, makhluk. Termasuk tidak dengan wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Termasuk semua. Tinggal lagi berbalik tadi, manusia dan jin sebahagian yang akan ingkar. Itu je kita kena ingat. Jadi sidang jemaahnya mulakan Allah. Itulah intipati dalam kajian ilmu kita ni, merungkai permasalahan kehidupan yang kadang-kadang kita ni terperangkap dengan sekadar syariat kehidupan semata-mata. Dia syariat ni maksudnya pelaksanaan dan penzahiran, kenyataan. Contoh syariat agama. Apa dia? Tadi solat ni. Itu syariat. Ada orang dia buat syariat tidak bersertanya hakikat. Apa maksud hakikat? Niat yang tak nampak. Imam tadi baca, Masya Allah, sedap baca. Habis baca, Mam, sedap baca Mam. Alhamdulillah, tu belum niat lagi tu. Allah. Belum niat lah. Tu belum niat lagi. Tarawih 20 rakaat tentu. So dah imam baca, tu belum niat lagi, kita niat lagi sekali. Sudah balik semua makmum. Gitulah ibaratnya. Penat-penat kita cari syariat kehidupan. Apa syariat kehidupan? Yang zahir. Apa yang diperlukan pada kehidupan? Contoh, makan minum, itu syariat. Duit, vaksin, itu syariat tu. Biar pergi sebut dah. Itu syariat. Tapi ada ketika syariat ini tidak temui hakikatnya, tidak berjumpa ataupun tidak tertegak dengan hakikat yang sebenar. Akhirnya menjadi fitnah. Yang mana kalau tengok syariat kehidupan itu, kalau kita lihat urus keadaan semasa ni, sampai orang boleh buat satu kenyataan, bagi saya itu kenyataan batil. Segala-galanya bukan duit, tapi semuanya pakai duit. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Saya pun dah lupa dah ayat dia. Betul ya? Ke ada yang ingat lagi? Bukan apa, duit bukan segala-galanya. Dah ingat balik. Segala-galanya perlukan duit balik. Dia balas kat situ balik. Dalam konteks itu, dia tidak pergi kepada hakikat sebenarnya. Hakikat kejadian sesuatu perkara itu bukan ditentukan oleh kejadian itu. Sepatutnya segala-galanya itu kerana Allah. Sia-sia kita cari benda syariat tadi, tiba niatnya salah.
Inna a'malu binniyat. Tu. Orang boleh kata ya ni kerana Allah, itu sebut dengan niat lain. Yang wajib niat, sebut tu sunat. Sebab tu jangan dibuat usolli. Orang ke belakang sebelah, alhamdulillah jarak ada ni, usolli, sekejap dia usolli kena. Tak masuk lagi ni tak. Jenuh tuan. Tu niat tu lintasan dan tahu dia, sedar dia, faham dia. Solat apa ni? Subuh. Berapa rakaat? 2. Wajib ni tahu, rukun tahu, yang batal ni tahu. Ada solat. Waktu masuk dah. Waktu masuk niat. Cuma nak menjaga niat lintasan itu disokong dengan lafaz. Disokong, menyokong. Jadi syariat yang kita lakukan kehidupan ini memang kita sebut, tapi bila cek balik tak selari dengan tujuan dia. Bagaimana tahu? Diuji dengan hasil perbuatan. Betul kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Allah SWT kata Nabi tidak tengok rupa dan harta, walakin yanzuru ila kulubikum, akan tapi Allah tengok hati yang ada niat. Kalau niat dia betul, perbuatannya betul. Perbuatan betul ni apa? Contoh solat dah betul dah, kemas dah. Bila perbuatan itu betul di sudut sah batalnya dan niat dia pun betul, lagi satu perbuatan yang nak dipastikan hasil daripada tu, apa dia? Fahsya wal munkar. Itulah dipanggil akhlak. Kalau betul yang tu sahih. Tapi bila dia perbuatan nampak betul, tiba-tiba perbuatan yang seterusnya, apa dia? Kehidupannya tidak fahsya wal munkar, maka kena cek balik niat dia. Samalah berlaku kepada iblis, laknatullah ya alaih. Iblis perbuatannya nampak betul. Ya, apa betul? Dia kira orang nombor 1 lah. Ketua malaikah dan jin dan malaikah. Tapi pada satu ketika Allah uji dia, rupanya niat dia tak betul. Apa jadi? Ana khairu minhu. Tak mencegah dia daripada perbuatan buruk. Itu perbuatan buruk. Sebab tu iblis bukan gagal dengan ibadat yang kita buat ni. Iblis bukan saja gagal, dialah yang mengungguli ibadah perbuatan. Tetapi iblis gagal dalam kehidupan. Iblis ada kehidupan, ada apa kehidupan dia? Di saat Allah jadikan Nabi Adam AS, maka terjadilah hablum minan nas, atau hubungan atau kehidupan. Kalau kita duduk sorang-sorang sebatang gaga, tu kan kehidupan nama, tak ada kehidupan bagi. Duduk pokok tak ada, binatang tak ada, apa tak ada, segat sorang-sorang. Tak jadi kehidupan. Kehidupan ni apa? Bila ada hubungan. Tu. Dengan jin, dengan malaikat sebelum tu tak ada tugasan kehidupan lagi. Ibadat dia macam kita. Katalah kita tak ada kehidupan, solat. Kau ni tak ada apa-apa kehidupan, tak ada. Solat je lah. Tak jumpa orang, tak jumpa isteri, tak jumpa apa, tak ada apa. Tak pergi beli apa kat pasar, tak ada kerja lagi nak balas hotel canai ke. Nah, contoh. Bagi tu. Contoh. Tak ada nak buat apa. Tu sebelum tu iblis macam tu lah. Malaikat semua macam tu. Dia tak ada buat apa. Tiba-tiba, ni siapa ni? Ni siapa ni? Welcome to ujian ni. Allah ta. Wa iskunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Inilah gagal kehidupan tu. Syariat tadi tu. Teruji dia. Kita kemas dah ni. Tiba-tiba dalam kehidupan, sebab tu kehidupan perbahasan kita ni adalah teras kepada perbincangan agama juga. Sebab dalam agama yang dikatakan ad-din, inna dina indallahil Islam, dan din, the way of life, pelaksanaan
gaya hidup kita ni berorientasikan mana? Orientasinya itu ke kiblat kepada Allah. Kalau solat, tak usah cakap lah, memang kiblat dah kepada Allah dah ni. Kiblat dah dari sisi syariat dah. Ikut apa? Kaabah. Jelas. Tapi habis pada itu kehidupan kita. Adakah kiblat kan sama? Masih sama dengan kiblat kita ni? Atau keluar lagi? Dia auto rotate ni. Lain pula dah. Tengok keadaan Ustaz. Ada masa-masa boleh kita ikut. Ada masa-masa tak terikut. Macam tu pula. Apabila? Bila keadaan itu cuba mengganggu gugat niat kita. Ini kena bahaya ni. Sebab tu bila sentuh tentang perbincangan hakikat, saya terus pada Musa 29 terus. Musa 29 terus. Saya terus kepada perbincangan membongkar kebenaran dan membenarkan dia. Dalam perbincangan sebut tentang kehidupan ni, bila berbalik ataupun kita terus nisbahkan kepada perbincangan agama, dia mesti perbincangan yang ada kaifiatnya. Agama ni ada tertib, ada kaedah. Sebut agama saja, dia mesti ada kaedah. Contoh solat, yang menjadikan solat ni rukunnya sempurna, tertib, susunan dia ada, SOP ni ada, Standard Operation Procedure ni. Dia tak ada tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi, rukun juga kan. Dah faham imam, ini hari kita bagi salam dulu tak? Kita sejahtera. Seronok ni. Taklah makmum belakang pening teragak-agak. Apa lepas ni imam nak buat? Tak apa, kita tahiyat ni, kita duduk terus sujud dulu, kata ikut dan dia kata. Tak boleh, dia ada SOP dah. Itu nama tertib. Tak boleh berubah. Ni kata jangan ubah. Ketetapan ni telah ditetapkan oleh baginda Nabi SAW, malah itu berkaitan ataupun selari dengan kehendak Allah SWT. Begitulah kehidupan kita. Dia ada ketetapan dia. Dia tidak boleh ditetapkan oleh diri kita. Sebab apa? Tak ada istilah ni hidup aku. Tak ada sebenarnya hidup aku. Aku dihidupkan. Beza tak? Beza. Ini hidup aku. Ini bukan hidup aku. Aku dihidupkan. Lalu bila dihidupkan untuk apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul. Betul kan dari segi iktikad. Dan itu termasuk dalam kategori ibadah umum. Maka di situ sedang nyemahnya mulakan Allah SWT. Bila kata bermulanya kehidupan itu, dia mesti ada kaedah, ada SOP dia. Maka kita merujuk usuluddin, asas agama, awaluddin, awal agama mengenal Allah, ma'rifatullah. Asas kehidupan, ada asas kehidupan pula. Asas agama mengenal Allah, asas kehidupan itu adalah kebenaran. Yang benar itu mesti kembali kepada Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Maka bila kata benar, mesti ada permulaan benar itu. Itulah siddiq. Itulah merujuk pada akhlak. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Baru kita nampak luas. Oh, ini akhlak. Gitu. Jadi maknanya asas agama mengenal Allah bermulanya itu mesti membenarkan. Asas kehidupan itu kebenaran. Itulah bersandarkan kepada akhlakul karimah bagi Nabi SAW. Baik. Kalau kita kata kehidupan yang beragama, itu mestilah kehidupan yang berakhlak dan berakidah. Dua-dua ni. Agama tu mesti akidah, permulaan teras dia. Kehidupan itu berakhlak. Kehidupan beragama adalah kehidupan yang berakidah dan berakhlak. Kehidupan merujuk pada akhlak, agama merujuk pada akidah. Itu teras dia. Maka kehidupan beragama, berakidah dan berakhlak. Khair. Maka sedang jemaahnya muliakan Allah SWT. Maka di sini bila sebut tentang kehidupan, maka kaedah kita nak membongkar kebenaran dan membenarkan ini mestilah selalu kita renung
dia ada kaedah ataupun bahasanya wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Itu ayat dah. Maka kalau kita rujuk dalam suratul Baqarah ayat 30, 31, 32, 33, ni ayat yang menceritakan tentang bagaimana kebenaran itu bermula. Bagaimana yang Allah katakan kepada malaikat dalam nak menjadikan manusia ni, Allah nak jadikan manusia, kemudian malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha, ayat 30, mayusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Berbalik juga tentang tasbih. Sudah jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Bagaimana Allah beritahu kepada malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ni kronologi tuan. Dia ada kronologi dah. Kalau kita kaji, sebab tu jangan kita agama ni, bila kita perhati baik-baik, dia mesti ada asas yang kukuh. Sebab tu dalam hal-hal yang berkaitan tentang rumus, fitnah, atau hal-hal yang berkaitan dengan sangkaan, Allah nyatakan dengan jelas dalam surah Al-An'am 116. Jikalau kamu mengikuti kebanyakan manusia datang muka bumi ini, kebanyakannya menjauhkan daripada jalan Allah. Tidak lain mereka hanyalah mengikut sangkaan semata-mata. Sangkaan ni prediction. Aku sangka kan, aku ingatlah ada, dia tak ada evidence base. Malah evidence dia pun kalau ada pun boleh dipertikaikan. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran ini bukan, dia tidak boleh challenge. Sehingga Allah challenge balik. Kalau betul kau hebat, kau buat ayat, satu ayat pada Quran. Nampak evidence yang betul-betul orang kata qat'i. Jadi bersandarkan itulah dia menjadikan pegangan. Selagi mana dia tidak ditahqiqkan. Sebab tu apa-apa hukum asas dalam, sebab tu pula ada majlis syura. Dia tak ada ulama keluar fatwa sendiri seorang-seorang, tak ada. Syaratnya itu ada tahqiq, ada majlis, ada badan yang authority, dan lalu keluarlah nama badan itu. Dia tak ada individu. Jadi berbalik pada bincangan kita tadi, bermaksud ada kronologi tuan-tuan. Kehidupan ni bukan bersandarkan tengok-tengok agak-agak tak. Dalam Al-Baqarah ayat 30 ni jelas Allah ceritakan balik permulaan kejadian manusia, yang mana diceritakan kembali kepada malaikat, dan malaikat kata, qalu ataj'alu fiha mayusidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah nanti manusia ni akan buat kehancuran, permusuhan dan perbunuhan? Dah ada dah ni soalan bocor. Dan ingatlah Tuhanmu berfirman kepada mereka, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya, dengan hikmat ketetapan Tuhan. Maksudnya malaikat bukan nak argue, tapi nak bertanya, bukankah nanti manusia akan berbunuh-bunuhan, bermusuh-musuhan, menumpahkan darah? Kata al-mufassirin membahaskan ayat ini, ada gambaran sebelum, wallahualam, ini cerita sebelum kejadian kita ni, adalah beberapa siri kejadian. Habis kat situ, titik kat situ lah. Terusnya wallahualam, malaikat ada gambaran begitu. Nak jadikan manusia, bukankah nanti buat kehancuran, pertumpahan darah, pemusuhan? Lepas tu malaikat kata apa? Wa nahnu nusabbih, tak cukupkah kami ni yang sentiasa bertasbih kepadamu? Itu asal kejadian makhluk. Tujuannya apa? Malah bukan asal saja, itulah tujuan kejadian makhluk. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian Allah jawab balik, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kau tak tahu apa yang kau tahu. Ada satu ketika mungkin kita nampak macam A, rupanya B. Itu even malaikat yang suci, yang tak ada orang kata nafsu ni, yang tak buat jahat, langsung sikit pun tak ada, pun malaikat kata ikutkan. Betul lah, orang ibarat macam contohlah kita ni, manusia yang langsung tak berfikir buruk tuan, tak ada nafsu. Bila nafsu ni memang ada kecenderungan ke su. Yang jadi buruk ni ada nafsu ni. Tapi bila kita latih nak tundukkan nafsu,
dia jadilah baik. Nafsul mutmainnah. Malaikat tak ada nafsu, tapi malaikat pun boleh misunderstanding. Allah buat lah. Nampak? Pak malaikat kata ni, qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu, buat klaim lah tu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tak cukupkah kami ni tasbih? Allah jawab balik, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tengok. Sebab tu dalam pengajaran, antara pengajaran ni juga, jangan kita, sebab semua benda, sebab tu Allah SWT kata, alamal insana ma lam ya'lam, aku yang bagi tahu apa yang kau tak tahu. Sebab itu lepas pada tu keluarlah ayat 31, ketika Allah nak membuktikan bahawa banyak lagi pengetahuan aku yang aku tak bagi kepada kejadian-kejadian yang termasuklah yang utama itu manusia. Lalu Allah terus bagi ilmu, wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Ini permulaan juga kepada kebenaran dalam konteks kejadian apabila manusia berjumpa dengan yang hak. Itu bermulanya kehidupan apabila bertemu dengan ilmu yang benar. Wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Dan dia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda dan gunanya, kemudian ditunjukkan kepada malaikat. Lalu berfirman, Allah kata balik ke malaikat, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Allah tanya balik ke malaikat ketika Allah bagi ilmu pada Nabi Adam AS. Ini kelebihan manusia. Ayat ini juga menceritakan bahawa yang membezakan, meletakkan kita on top of semua kejadian adalah apabila Allah amanahkan ilmu pada manusia, dan itu datangnya peranan akal. Sebab tu bila kata akal ni hilang kewarasan, maka ilmu tak masuk dah. Ilmu tak masuk. Bila ilmu tak masuk, tertanggallah ke segala kewajipan. Dia jadi kewajipan ni bila ilmu masuk, akal boleh berfungsi. Tahu kan halal haram kan, dia, boleh tahu. Okay. Tahu je, maknanya dah berilmu dah tu. Tu dia. Baik. Jika kamu orang yang benar, maka di sini kebenaran berbeza dengan pengetahuan. Ada pengetahuan yang tidak benar. Sebab tu saya boleh katakan, benar dalam melihat belum tentu yang dilihat itu benar. Biar benar dalam melihat, belum tentu yang dilihat itu benar. Maka yang diletakkan yang benar dulu, kemudian biar benar dalam melihat. Sebab belum tentu yang dilihat itu benar. Ni malaikat lah. Kita kena jadikan, bayangkan, direct conversation dengan Allah, tuan. Bukan dengan manusia. Kita ni manusia boleh lagi apa justifikasi kita bincang kan, betul kan tak nak buat begini, betul lah. Manusia kita boleh lah argument satu sama lain yang membawa kepada penambahbaikan, tak ada masalah. Ini dengan Allah ni, malaikat setelah diberikan ilmu yang benar tadi. Sebab tu perjalanan kita sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, itu telah bermulanya dan menuju kepadanya, bermulanya dengan ilmu yang benar, menuju kepada ilmu yang benar. Itu mesti menjadi ala tuju tu. Sebab kesesatan ataupun terpesongnya kehidupannya apabila dia lari daripada kebenaran. Dia ada ilmu tapi tidak dibimbing oleh kebenaran, maka bertemulah dia dengan kebatilan, dan batil ni bertemulah dengan kerosakan. Sebab tu tidak heran ada orang yang berpengetahuan tapi penuh dengan kerosakan. Buktinya macam iblis lah, lagi sekali. Iblis sangat berpengetahuan, alim, berpengetahuan, tapi jauh daripada kebenaran. Sebab tu bagaimana nak kait kepada kebenaran, mesti berbalik kepada sunnatullah. Allah letakkan ilmu, ada kaedah dia, ada syarah dia, ada pembawanya. Itulah tarik bagi Nabi SAW. Itulah ulama warasatul anbiya.
Dia tak boleh tengok kebit. Aku sangka aku lah habis. Ada aku tu nyaya tu. Aku tengok lain macam ni. Aku lah habis. Ulama kata apa? Jumhurnya, fatwanya bincang. Itu kebenaran tu. Musyawarah. Kalau tengok baca pun agak-agak tak berapa nak kena, cek take note. Bukan semua benda kita boleh baca dan terima. Itu sebenarnya dia ada tapisan. Dia panggil tambayun, screening, tengok. Dan selalu Allah ulang, yatafakkarun, kamu tak berfikir bila baca tak fikir. Sebab banyak pengetahuan banyak kan. Tapi yang benar saja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kebenaran juga bawa kepada apa? Malaikat jawab tu dalam ayat yang seterusnya. Biasa kita baca ayat ni kalau penceramah pun atau kita nak mulakan kalam bicara selalu baca. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan. Nampak? Ngaku dah malaikat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ni kita tak kena kat manusia kan. Aku tahulah. Habis kan. Aku tahulah. Malaikat setara malaikat mengaku tidak tahu. Sebab banyak benda yang kita di luar pengetahuan jangkauan kita. Sebab apa? Sebab kalau bersandarkan seeing is believing, tengok, memang banyak benda kita tahu. Tahu ni tengok baca. Tapi tak semua yang kita nampak itulah dia. Dia ada lagi cerita dia. Ada syarah dia. Ada asbabun nuzul dia. Dia ada cerita hakikat tu. Tak sepertinya kita nampak kulit dah tahu isi. Ini buah berduri ni. Duri ni jangan makan, luka. Langsung tak makan. Apa dia? Musang king. Alah rugi kau. Jangan, bahaya ni, bahaya. Apa? Duri. Ramai dah tercocok lidah dah. Macam mana tercocok lidah? Aku makan beria-ria. Nampak? Tak bermakna yang kita nampak itu. Lalu kita kupas. Duri ni, cerita bab duri pula. Ada duri panjang, ada duri pendek, ada black tone pula tu kan. Duri hitam. Cerita pasal kulit tak habis-habis. Lalu tak makan buah dia. Orang nak cerita pasal buah. Buah desi. Itu dia. Jadi sebab tu malaikat bila mengaku qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebab itu kalau tengok adab tertib orang-orang yang alim ni, saya dari segi peribadi beberapa kali berjumpa dengan orang yang faqih lillah ni, Masya Allah. Antaranya saya bersama Datuk Syukri Mufti Kelantan. Dia tanya beberapa perkara, terutama ada perkara-perkara yang melibatkan hadis. Saya minta dia rujuk. Ya, kita bila ada masa jumpa kita tu tanya gitulah. Wallahu alam. Kitab penuh belakang. Wallahu alam. Bayangkan. Anda tak mahir ilmu ni. Ini kena tanya ahli. Waktu tu hadis tu bercerita tentang syifa. Tibun Nabawi ada cerita tentang perubatan. Wallahu alam. Kena tanya yang mengamalkan. Tengok beradabnya. Lepas tu biasa ulama kalau tanya mesti ambil masa sikit. Sebab apa? Nak buka kitab sana, buka sini, nak synchronize kod-kod kita ni. Ada fikiran kita, tapi nak selarikan pemikiran kita tu dengan yang dah ada, kemudian kita digestkanlah, keluarkanlah. Itulah panggil perbincangan musyawarah tu, ijma', kias. Cuma perbahasan tentang kias baru boleh keluar. Dia tidak sebarang-sebarang. Apatah lagi kehidupan ni tidak boleh dihukum. Sebab itu kalau kita tengok Sidang Jumaat Yang Mulia Ta'ala, kesimpulan dia, ramai orang tersalah tafsir tentang kehidupan sehingga menyebabkan kehancuran, kerosakan, disangka buruk banyak. Su'uzon. Alah, aku tahulah kau buat tak jadi punya. Aku tahulah kau buat tak. Aku dah buat dah. Dia buat belum tentu tak jadi. Kita buat memang tak jadi. Tak payah jauh lah Allah uji penyakit kita ni. Walaupun dulu pernah ada wabak. Wabak ni tak pernah ada lagi zaman dulu. Jenis macam ni. Kalau ada zaman dulu senang buka kitab. Tak buka. Ada ubat dia.
Tak ada ubat tuan. Tengah mencari lagi. Ini nama-nama dari sudut kebaikan, ilmu berkembang, evolusi ilmu berkembang, dan kebenaran juga membenarkan akan meletakkan mana ilmu yang boleh pakai, mana yang tak boleh pakai. Kat situlah, oh ilmu aku dulu salah. Apa dia? Asal sakit dia ubat, asal sakit dia ubat. Dan sekali sekarang sakit yang tak ada ubat. Nak cakap apa? Dulu kita nampak sakit dah, nampak KKM lah. Contoh kan, asal sakit dah KKM lah. Sihat dah lagi. Mentang dulu Allah bagilah ilmu untuk makan dia, sihat. Dia lupa yang bagi sihat bukan ubat. Ni kena betul etika ni. Tentang setakat hari ni, sihat sebenarnya tak pakai ubat. Ya ke Ustaz? Pergi hospital, orang sihat, pergi minta ubat kat doktor. Doktor bagi ubat sihat saya tu, doktor sakit dengar Ustaz. Ubat sihat tak ada kajian lagi ni. Tu yang suplemen, tu suplemen bukan ubat, pemakanan. Ubat ni spesifik untuk sakit tu. Untuk perut saya ni berombak. Gastrik ni ubat gastrik. 2 kali pagi, 2 kali petang, 2 kali malam. Kalau tak jalan juga tonggang sekali kata. Contoh. Kalau tak boleh juga ni kena kambing golek baru selesai kot. Contoh. Macam tu. Tapi doktor, perut saya ni sihat, well, okey, semua okey. Ada ubat tak? Ubatnya gila makan kat luar tu gigi. Doktor kata. Sihat tak ada ubat. Tanpa ubat, bukan tak ada ubat, tanpa ubat. Kalaulah sakit, bayangkan kalau sihat pun kena pakai ubat. Saya rasa hospital tu tak tahulah besar mana. Sebesar-besar alam lah hospital lah. Yang sihat pun datang, yang sakit pun datang. Jenuh tak nak buat. Farmasi tukar tu pening kepala nak buat ubat sihat. Yang ubat sakit pun out of stock kadang-kadang. Maksudnya apa? Ni ilmu. Ilmu kita dulu ya mungkin asal sakit je ubat, Allah buatlah satu penyakit yang tak jumpa ubat lagi. Bukan tak ada ubat, tak jumpa lagi. Nak cakap apa? Adakah kita masih nak mempertahankan ilmu mendabik dada ataupun kena jawab macam ni? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, aku silap, bagilah hamd. Ni penutup tuan. Kisah tu kisah benar. Arwah Dr. Noraizi. Arwah dah baru meninggal 2 bulan lepas 3 bulan dekat Taman Datuk Arun. Arwah Dr. Noraizi ni rumah lama saya dulu dengan mak ayah saya. Cakap ubat apa dah? Semua mujarab. Ubat depression, ubat apa, memang dia doktor, memang kena sebut Dr. Noraizi ni kenakan Dr. Arun. Satu ketiga Allah uji anak dia depres. Ubat yang dia buat tak jadi. Anak dia naik SPM nyuruk bawah katil. Jumpa ayah saya. Nak cerita pun sebab salah ni. Anak tak boleh lah nak SPM ni. Tak mau pergi sekolah. Depres, murung. Jadi ayah saya, tak apa doktor. Dapat kawan. Nanti saya jumpa dengan waktu tu ayah saya kawan dengan arwah Tuan Guru Ustaz Semungi Sidik. Ustaz Semungi tu Qadi Selangor tu besar. Tak Semungi Haji Kedai. Dia tu kalau sekarang ni level hakim lah. Sebab dulu tak ada lagi ketua sistem hakim, ketua hakim tu. Ustaz Semungi bagilah air, botol air besar ni. Jumpa pun tidak. Hantar ambil air ni, hantar bagi ke anak doktor tu. Sembuh kan? Sembuh. Start hari tu dekat ubat dia, bungkai ubat tu, Allah Maha Menyembuh. Berubah 360 darjah. Ubat dia tak ubat, tapi dia tulis, dia print baru, Allah Maha Penyembuh. Sebab sembuh pada Allah, bukan pada ubat. Sebab tu ada orang ubat, ada serasi, ada tak serasi. Yang isu yang contoh buat sini, kadang ada yang tak serasi badan, bukan sebab tak elok, tak nak fit. Lepas tu jangan compare dengan overseas pula. Saya cakap tu kan, nak compare dengan overseas. Kenapa nak compare dengan overseas? Badan dia penuh alkohol. Minum alkohol ke? Sudah, alamak. Ada alkohol dalam badan ni memang reaction dia lain macam sikit. Tu kat situ diorang tak reveal pula. Depa semua benda nak dialkoholkan.
Dia semua masak pun dengan arak, apa dengan arak, semua benda. Memang minuman ruji tu pak. Memang cocok dia, berguling lah kawan. Sistem badan tak stabil, memanglah. Masuk bendanya Allah marah, haram pula tu. Gitu. Macam vaksin ni dah harus ulama fatwa dah. Fatwa kita lah, jangan ikut fatwa Zimbabwe pula. Ustaz Zimbabwe kata, nak pergi Zimbabwe lah. Kita kat mana ni? Malaysia. Ikut Malaysia lah. Yakin dengan ulama kita. Kalau tak yakin ulama, nak yakin dengan siapa lagi? Ini agenda ni, hati-hati. Agenda untuk menjatuhkan keyakinan kepada ulama tanpa sedar. Lalu sekali wujud golongan alamak. Yang alamak ni kerana lebih dahsyat daripada ulama. Ulama pun kaji elok-elok, bercakap pun bertertib juga. Jangan sangka buruk begitu, tak boleh. Ada setengah tu begitu. Baik. Jadi itulah kesimpulan yang kita boleh buat dalam tadi. Dalam tu ayat 30 tadi, 31. Kita sambung, dia ada kaitan dengan surah Al-Alaq ayat 1 pula. Ada kaitan dengan surah Al-Alaq. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Yang pertama tu ada kaitannya, wa 'allama adama asma'akulaha dengan iqra' bismi rabb. Ada kaitan itu menyebabkan lebih jelas lagi hala tuju kehidupan. Permulaan tadi ayat 31 tu kata Syekh Samah, Datuk Mufti Kelantan, kata beliau itu ayat ibu bagi segala ilmu. Ni tadi wa 'allama adamal asma akulah, itu ibu bagi segala ilmu. Kata dia ayat itu maka tak ada ilmunya lain. Masya-Allah. Sebab dari situlah ilmu tu turun. Terus kita ibarat macam sanad direct Allah manusia. Allah direct aja kat Nabi Adam, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Daripada situlah sampainya ilmu-ilmu yang lain. Yang kalau tengok pada Nabi Muhammad SAW, Jibril AS pembawa saja. Tapi sebenarnya hakikatnya memang direct daripada Allah juga. Itu dipanggil, itulah dapat wahyu-wahyu. Sebenarnya direct pada Allah itu. Cuma perantaranya ada Jibril AS untuk mengajar tentang ada wasilah. Ada wasilahnya. Baik. Maka daripada situ bercerita. Itu ayat yang pertama. Wahyu yang pertama bagi Nabi SAW, permulaannya sama. Tadi wa 'allama adama asma akulaha. Al-Alaq ayat 1, iqra' bismi rabb. Ada kesinambungan di situ. Ada hikmah yang perlu kita rungkaikan sehinggalah dia menjadi panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi pada siri yang berikutnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beri kita lagi keizinan untuk terus imarahkan rumah Allah ini di saat pasca COVID endemik ini, kan? Endemik tak? Saya cakap satu benda, kita orang beriman ni dah endemik dari awal lah sebenarnya. Sungguh dari awal dah endemik. Apa maksud endemik? Dah terima dah sebenarnya. Kita kena terima, itu konsep dia, terima dan bertindak. Kadang-kadang kita nak deny dulu, kemudian satu kedua je kita nak, orang kata apa, exaggerate, membesar-besarkan. Lain sekali dah tak besar dah. Nama dia tak? Mana nombor? Entah. Skor-skor tak jumpa, yang jumpa Langkawi je. Langkawi, jalan, nombor-nombor tak ada. Still 5 figure tuan, kan? Walaupun ada penurunan tapi still 5 figure. Dan kematian pun masih ada. Dulu 2 nombor, 3 nombor, dengan 15 tu dah 15 kata, 30 kata, hai serat, first time. Okey lah, tapi panik ni ya amat. Dan kita innalillah, ingat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Terus kita bagaimana bertindak, itu yang penting. Menerima dan bertindak. Ya, ini sinilah akhirnya kita kena menerima. Welcome COVID. Please. Tapi you tak boleh apa-apakan I, cakap gitu kan. Macam itulah ibaratnya. Sebab banyak kita punya SOP tindakan yang perlu kita sediakan, insya-Allah. Baik, mudah-mudahan Allah lindung pada segala keburukan, daripada takdir buruk, auzubillah min su'il qada, jauhkan pada takdir buruk, dan Allah pilih kita untuk terus istiqamah dalam ketaatan, dilimpahkan segala rahmat dan barakah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dimasukkan kita dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir.